mana yang kita katakan, walaupun buku ini adalah berkaitan kisah yang berlaku pada zaman sahabat, tetapi ia juga ada kaitan dengan diri kita, yang mana kesalahan-kesalahan ini mungkin ada juga dilakukan oleh kita. Jadi sebab tu Rasulullah menegur apa yang dilakukan oleh para sahabat dahulu, tetapi kesilapan itu diulangi juga oleh kita. Pertemuan yang lalu ataupun semalam kita membahaskan berkaitan fiqhus siyam, bab berkaitan puasa. Jadi hari ini kita akan membahaskan berkaitan perkara yang lain pula. Kita akan tengok kisah yang ke-31 pada muka surat 125. Hadis yang mana kita akan bicarakan pada kali ini adalah hadis yang ke-31 dan muka surat yang ke-35. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala lamma hasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-Taif falam yanal minhum syai'a qala inna khafiluna insyaallah fasaqula alaihim wa qalu nazhabu wa la naftahuhu wa qala marratan naqful faqala uqdu 'ala al-qital faqadaw fa asabahum jirahun faqala inna khafiluna ghadan insyaallah fa'ajabahum fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah daripada Abdullah bin Umar, beliau menceritakan kisah yang berlaku di Taif. Kisah ini bukanlah kisah yang mana kita ketahui, yang mana Rasulullah dilempar batu di Taif yang mana kita selalu dengar itu. Itu peristiwa yang lain. Kerana peristiwa Rasulullah berada di Taif bukan satu sahaja, tapi ada pelbagai peristiwa. Diringkaskan 3 peristiwa Rasulullah di Taif ataupun berhampiran di Taif. Yang pertama ketika masih kecil, iaitu Rasulullah berada dengan ibu susuan baginda ketika mana berada pada tempat di Bani Sa'ad, yang mana tempat tersebut berhampiran dengan Taif. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mana kita ketahui kisah yang mana setelah Rasulullah ditolak di Makkah, barulah Rasulullah pergi berdakwah di Taif, yang mana Rasulullah dilempar batu yang mana sehingga berdarah. Itu kisah kedua yang selalu kita dengar. Kisah di Taif yang ketiga adalah berkaitan peperangan yang berlaku, pengepungan terhadap Taif ini. Maksudnya tentera Islam mengepung Taif. Ini adalah berlanjutan setelah mana peperangan yang berlaku Hunain. Kita akan sebutkan lagi berkaitan Hunain sedikit, kemudian barulah berkaitan hadis yang mana kita sebutkan ini. Sekarang kita terjemahkan dahulu hadis yang mana berada yang mana kita bacakan tadi, iaitu daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Itu daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung Taif dan baginda sama sekali belum dapat untuk menguasai Taif. Baginda menyatakan, esok hari kita akan pulang insya-Allah. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberatkan para sahabat sehingga para sahabat membalas, adakah kita akan pulang? Tanpa menakluknya, Abdullah bin Umar berkata, kita akan pulang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majulah kalian untuk meneruskan peperangan. Para sahabat pun terus berangkat untuk berperang dan mereka mendapat luka. Nabi SAW bersabda, esok hari kita akan pulang insya-Allah. Ucapan Nabi ini menjadikan para sahabat kagum. Maka Nabi SAW tertawa. Maksudnya adalah hadis ini nak menunjukkan kisah di mana Rasulullah dan para sahabat mengepung Taif dalam pengepungan yang sangat lama. Berapa lama dia? Wallahu alam, ulama sirah mereka berkhilaf, berbeza pandangan. Ada mengatakan pengepungan ini berlaku berbelas hari. Ada juga mengatakan pengepungan Nabi SAW dan para sahabat ni kepung Taif ini 20 hari. Dan ada mengatakan sampai 40 hari kepung, tapi tak dapat masuk ke dalam. Jadi ini peristiwa ni kenapa? Apa sebab Rasulullah kepung Taif ni? Apa peristiwa dia? Yang mana kita kena ketahui, setelah berlaku peristiwa Fathul Makkah, Rasulullah pergi pula kepada peperangan Hunain. Yang kita tahu peperangan Hunain ni ramai orang yang mana yang join. Sebelum ni, peperangan sebelum ni yang join tak ramai tentera Islam. Bila mana Rasulullah telah berjaya membuka kota Makkah, menguasai Makkah, maka ketika itu ramai yang mana join peperangan Hunain. Sehingga kan jarak antara Makkah nak pergi ke Hunain itu, peperangan itu berapa hari dah, sat je. Tapi disebabkan pada kali ini mereka rasa confident disebabkan bilangan yang ramai, perjalanan itu lambat. Yang mana dapat hadir, maksudnya daripada Makkah nak ke Hunain itu sat je, tiba-tiba jadi lama. Sebab bilangan yang ramai menyebabkan mereka rasa overconfident. Itu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tegur dalam Quran, iz a'jabatkum kasratukum. Allah kata mereka rasa kagum dengan apa? Dengan bilangan mereka yang ramai ketika peperangan ini. Sebab tu mereka lambat pergi, sebab mereka rasa overconfident. Setelah mana peperangan Hunain,
Tentera Islam kita tahu menang, sehingga akan menyebabkan orang-orang kafir ini mereka lari pergi ke tempat-tempat lain. Ada yang mana lari sebahagiannya pergi ke Taif untuk menyorok orang kafir ni. Setelah mana peristiwa di Hunain, orang-orang kafir ni mereka berlari, ada pergi ke tempat itu, tempat ini, dan majoriti mereka adalah pergi ke mana? Pergi ke Taif untuk berada di situ, berlindung di situ. Maka Nabi SAW menghantar siapa? Menghantar sahabat sebanyak 1000 orang sahabat untuk pergi pengumuman untuk kepung tersebut, Taif tersebut. Khalid Al-Walid yang mana mengutai misi ini. Setelah sahabat-sahabat 1000 orang yang mana pergi kepung Taif, baru Rasulullah dan para sahabat yang lain datang. Sebelum kita baca hadis ni, kita kena tahu dulu latar di sebalik hadis ni. Bagaimana hadis ini boleh terjadi? Maksudnya kenapa peristiwa ni terjadi? Sebab tu kita akan sebut dulu peristiwa yang mana berlaku ketika mana perkebungan ataupun untuk kepung Taif ini. Maka setelah mana peristiwa peperangan Hunain, ada beberapa orang yang mana orang kafir pergi ke Taif, dan sahabat-sahabat pun pergi untuk kepung Taif tersebut. Bila mana berlaku perkebungan ini terlalu lama. Sebab pada zaman tersebut ada benteng yang kuat. Di Taif tu ada benteng yang kuat, nak masuk susah, tak boleh nak masuk. Sehingga kan kalau orang pergi dekat-dekat benteng tersebut akan dipanah oleh musuh. Musuh ramai berada di atas. Dan di dalam Taif itu mereka telah buat persediaan yang lama. Maksudnya makanan, walaupun mereka tak keluar dari Taif, mereka boleh survive selama setahun kalau mereka nak survive. Sebab itulah mereka duduk dalam tu saja. Mereka tak buka pintu mereka, sehingga tentera Islam sukar untuk masuk. Susah untuk mereka masuk ke dalam benteng kota Taif tersebut. Bekalan mereka pun banyak, sebab tu mereka tak menyerah. Bayangkan kalau ada orang kepung satu kawasan, contoh orang kepung kita kat satu-satu tempat, kita mungkin akan menyerah diri dalam masa beberapa hari sebab makanan tak cukup. Orang sekat benda-benda tertentu, buat sekatan ekonomi ke apa, kita nak makan tak boleh, kita duduk satu tempat di satu daerah tu saja. Tetapi di Taif, mereka dapat survive lama walaupun tentera Islam kepung, sebab mereka dapat persediaan yang lama dalam tersebut. Mereka ada makanan, mereka dalam tu mereka dapat duduk lama. Dan peristiwa-peristiwa ini berlaku pada bulan Syawal. Peristiwa yang mana kita sebutkan ini berlaku pada bulan Syawal dan juga berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Pada peristiwa ini, yang mana kita ketahui Nabi SAW dan para sahabat mereka menggunakan manjanik. Manjanik tu kita tahu yang mana alat yang mana untuk bila letakkan batu atau apa-apa, dia akan naik pergi ke sana, kena benteng tersebut. Yang mana kita mungkin tengok dalam filem-filem tertentu, yang mana alat itu yang mana letak atas batu dan akan dilemparkan pergi ke sana. Jadi para sahabat ada menggunakan benda tersebut. Sebab nak katakan peperangan ini dia berbeza dengan peperangan yang lain. Kena menggunakan strategi-strategi tertentu untuk pengepungan, untuk kepung, untuk masuk ke dalam Taif. Bila mana buat benda tersebut, masih lagi tidak dapat untuk masuk secara keseluruhannya ke dalam Taif. Sehingga kan mereka para sahabat ada menggunakan peralatan ataupun alat-alat yang baru untuk masuk ke sana. Antara alat-alat yang mana yang baru, yang mana digunakan oleh mereka adalah mereka menggunakan dabbabah. Dabbabah ini adalah seperti mana kenderaan yang mana dia akan jalan dan sahabat-sahabat duduk bawah tersebut. Bila jalan pergi dekat dengan benteng, sahabat-sahabat duduk bawah mereka akan menggerudi ataupun akan cuba untuk memusnahkan benteng tersebut. Musuh daripada atas mereka letakkan besi daripada api, yang mana besi tersebut dibakar dengan api, panah merah menyala, lemparkan kepada dabbabah tersebut. Akhirnya dabbabah tersebut terbakar. Bila terbakar, sahabat-sahabat di bawah tu terpaksa keluar. Tak boleh nyorok bawah tu dah. Bila mereka keluar, sahabat-sahabat keluar, musuh dari atas terus panah, menyebabkan ramai yang terluka, ramai yang tercedera, dan ada juga sahabat yang terkorban dalam peristiwa ini. Jadi sebab itu kita tengok musuh dalam peristiwa ini mereka terperinci dalam merancang perjalanan ketika mana nak menghalang orang masuk ke tempat mereka. Kemudian bila mana telah ramai sahabat-sahabat yang luka, yang tercedera, bahkan ada yang terkorban dalam misi ini, maka Rasulullah pun buat strategi yang baru, iaitu memusnahkan kebun-kebun milik orang Taif. Sebab orang Taif daripada kebun-kebun mereka juga kat situ. Maka Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah memerintahkan sahabat ini untuk memusnahkan kebun-kebun apa yang ada untuk orang Taif. Bila dibuat benda ni, barulah mereka rasa terkesan. Orang-orang di Taif, orang-orang berada dalam tersebut, barulah mereka rasa terkesan. Sebab apa? Sumber ekonomi mereka, ekonomi berkaitan mereka itu telah dimusnahkan oleh para sahabat yang lain. Barulah mereka ada sikit slow down sikit untuk rasa berunding dan lain-lain. Setelah itu barulah terjadi hadis ini mana kita nak baca pada hari ini, yang mana lamma hasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-Taif
falam yanal minhum syai'a. Itu maksudnya ketika mana Nabi SAW mengepung Taif, dan baginda Nabi SAW falam yanal minhum syai'a, tak dapat lagi nak kuasai apa pun daripada mereka. Maksudnya peristiwa pengepungan ini lama, 40 hari, ada sebut 20 hari, tapi falam yanal minhum syai'a, tak dapat pun untuk ambil apa-apa. Maksudnya tak dapat untuk memenangi, untuk masuk ke secara keseluruhan di dalam tersebut. Bila mana Rasulullah tengok terlalu lama dah benda ni, pengepungan ini, kepung ni dalam masa yang mana sangat lama, maka apa yang Rasulullah sebut? Rasulullah pun kata kepada para sahabat yang lain, inna khafiluna insya-Allah, kita akan balik, kita akan balik insya-Allah. Kita maksudnya tidak akan teruskan ekspedisi ini, kita akan balik. Bila mana Rasulullah sebut inna khafiluna insya-Allah, kita akan pulang, kita tak akan teruskan lagi benda ni. Sebab Rasulullah tengok nak masuk itu agak sukar, sehingga kan ramai sahabat yang mana cedera kerana musuh mereka buat betul-betul dalam masalah ini. Mereka betul-betul jaga cara untuk mana orang Islam nak masuk, mereka panah, buat macam-macam. Maka sebab tu Rasulullah kata inna khafiluna insya-Allah, kita akan berangkat, kita akan balik. Kata-kata Nabi SAW ini, fasaqula alaihim, sahabat rasa macam rasa macam tak berapa setuju sangat, berat dengan perkataan ni untuk sahabat. Sebab mereka semangat, bukan sahabat mereka tak setuju, maksudnya mereka lawan Rasulullah, tak. Tapi sebab sahabat-sahabat mereka rasa semangat, mereka rasa mereka dapat lagi untuk masuk ke dalam Taif. Sebab tu perkataan Rasulullah inna khafiluna insya-Allah, iaitu kita akan pulang esok hari insya-Allah, ataupun pada peristiwa tersebut, pada hari tersebut, sahabat rasa macam tak berapa nak ni, mereka rasa mereka boleh masuk lagi, boleh try lagi. Kemudian bila mana mereka mengatakan sebegitu rupa, apa yang terjadi? Wa qala marrah naqfulu. Lepas tu bila mana mereka kata macam mana mereka nak pergi lagi, Ibnu Umar pula kata kita akan balik. Ibnu Umar dia bersama Nabi SAW. Sebab sahabat-sahabat kata nazhab, kita akan pergi dalam keadaan kita tak try untuk masuk lagi sekali. Sahabat-sahabat mereka nak masuk. Kemudian Ibnu Umar pun kata naqful, kita akan balik. Setelah itu bila mana Rasulullah dengar apa para sahabat kata, mereka nak terus nak masuk lagi, maksudnya nak try lagi, apa Rasulullah kata? Kemudian ukhdu alal khital, kalau macam tu tak apa, kita akan teruskan berperang. Asalnya Rasulullah ajak balik, kemudian sahabat-sahabat kata nazhab, kita nak balik dalam keadaan kita tak mampu untuk masuk lagi. Last sekali Rasulullah mengata ukhdu alal khital, okey kalau macam tu kita berperang, kita pergi lagi sekali. Maksudnya bukan pergi sekali, kita teruskan apa misi kita ini. Bila mana diteruskan, apa yang terjadi? Faghadaw fa asabahum jirah, mereka pun terus pergi untuk masuk, dan ada sahabat-sahabat yang jirah, kali ini cedera. Tadi awal asalnya kita tak ada juga sahabat cedera, tapi tak apa teruk sangat. Bila Rasulullah nampak sahabat-sahabat ada cedera, nak masuk tak berjaya, Rasulullah pun kata inna khafiluna insya-Allah, kita balik. Setelah itu mereka nak perang lagi, nak pergi lagi, Rasulullah kata tak apa, itu kita akan teruskan qital, kita akan berperang. Bila mereka berperang, last kali ada lagi ramai sahabat yang mana jirah, yang tercedera, yang luka-luka. Sebab peperangan sangat dahsyat, kena panah, kena itu, macam-macam. Kali ini Rasulullah kata sekali kat mereka, inna khafiluna ghadan insya-Allah, esok kita balik insya-Allah. Bila kali ini Rasulullah sebut esok kita balik insya-Allah, sahabat-sahabat pun setuju. Tadi Rasulullah ajak balik dah, sahabat-sahabat tak mahu. Sahabat-sahabat kata nazhab, kita nak balik dalam keadaan tak masuk lagi. Kali yang lepas daripada perang dah cedera dah, Rasulullah sebut sekali, inna khafiluna ghadan insya-Allah, kita balik esok insya-Allah. Sahabat-sahabat pun mereka tak lawan apa, maksudnya mereka pun setuju dengan Nabi SAW. Fadahikan Nabi SAW, bila Rasulullah sebut kita balik esok insya-Allah, sahabat-sahabat tak ada protes, Rasulullah pun fadahika, Rasulullah tergelak. Dalam riwayat lain Rasulullah tabassam, tersenyum. Sebab apa? Nak menunjukkan tadi Rasulullah dah ajak balik, tak mau balik, mereka nak teruskan peperangan. Bila dah perang dah luka, Rasulullah ajak sekali balik. Bila Rasulullah ajak sekali balik, baru pun mereka setuju, tak lawan apa. Rasulullah pun tergelak, fadahikan Nabi SAW. Ada riwayat sebut tabassam, Rasulullah tersenyum. Nak zakatnya kali kedua barulah mereka nak ikut apa yang mana Nabi SAW katakan. Bila Rasulullah sebut kali pertama, mereka masih nak berperang, bukan mereka nak menentang Rasulullah, tak, tapi sebab semangat, mereka merasakan masih boleh lagi untuk masuk, ada ruang dan peluang lagi untuk masuk ke dalam. Sebab tu mereka mengatakan, kita, maksudnya sahabat-sahabat macam nak minta kepada Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam. Kita tengok muka surat seterusnya 126. Berjuang sehingga ke titisan terakhir. Hadis ini bukanlah menunjukkan bahawa sahabat Nabi SAW mengingkari arahan baginda,
tetapi ia sebagai satu semangat perjuangan yang tidak mundur sebelum peperangan. Namun sebenarnya arahan Nabi yang paling utama ditaati, sehingga Nabi SAW tersenyum dengan karenah para sahabat radhiyallahu anhum. Maksudnya dalam masalah ni nak menunjukkan sahabat-sahabat mereka semangat, tetapi yang lebih utama adalah untuk mengikuti apa arahan Nabi SAW. Sebab Rasulullah dah tengok dah, maksudnya dah tahu dah apa akan berlaku. Maksudnya bukan Rasulullah tahu apa akan berlaku disebabkan tahu perkara akan datang, tak, tapi disebabkan pembacaan, tengok musuh yang lebih kuat. Jadi dah dapat agak dah, dapat tahu apa yang akan berlaku satu langkah ke depan dengan musuh yang mana agak terancang. Bila nak masuk Dabbabah, yang mana kita sebut kenderaan tadi kat depan tu, sahabat duduk bawah pun tak boleh juga survive. Kemudian bawa manjanik untuk musnahkan pun tak berjaya, mereka akan panah daripada atas. Rasulullah nampak dah tak boleh nak pergi, sebab tu Rasulullah kata inna khafiluna, insya-Allah kita akan balik. Rasulullah dah dapat nampak dah strategi apa yang mana dilakukan oleh musuh ketika mana di Taif tersebut. Jadi kita tengok peristiwa di Taif antara Nabi SAW dan Taif, ada beberapa peristiwa kita telah sebutkan tadi. Yang kedua, peristiwa kedua kita sebutkan Rasulullah dibaling, dilontar batu sehingga berluka dan berdarah. Peristiwa ketiga adalah peristiwa ini, yang mana Rasulullah dalam keadaan nak masuk ke dalam tempat tersebut, tetapi mereka ketika ini benteng musuh agak kuat sehingga tak dapat nak masuk. Kerana kita kena ketahui benteng ketika itu bukanlah rendah sebegitu saja, tapi agak tinggi, sehingga kan mereka, para sahabat pun mereka terpaksa menggunakan panah untuk panah kena musuh di atas. Sehingga ada hadis yang mana Nabi SAW menyebutkan bahawasanya siapa yang mana panahan dia sampai kepada musuh dalam peristiwa ni, siapa yang mana saham tu adalah panah, anak panah tersebut sampai kepada musuh, fahuwa lahu darajatun fil jannah, dia akan dapat darjat, akan dapat kebaikan, maksudnya akan dapat kedudukan tertentu fil jannah, di dalam syurga. Maksudnya siapa yang mana panahannya dapat sampai kepada musuh, dia akan dapat kelebihan tertentu. Nak katakan peristiwa ni sangat dahsyat lah, sehingga kan Nabi SAW berjanjikan kepada orang yang mana panahan dia kena ataupun sampai pada musuh akan dapat darajatun fil jannah, dapat darjat kebaikan yang mana di dalam syurga itu. Nak katakan peristiwa ni peristiwa yang agak dahsyat. Jadi sebab tu peristiwa Taif bukan hanya satu sajalah Rasulullah hanya dilontar dengan batu, tak, ada peristiwa lain yang mana Rasulullah dengan para sahabat ketika mereka telah berjaya membuka Mekah, kemudian Hunain, setelah Hunain ada peristiwa baru, iaitu peristiwa di Taif ini. Okay, sekarang kita tengok muka surat yang 126 lagi. Dakwah di Taif. Penduduk Taif telah menolak dakwah Nabi SAW, mencemuh, bahkan telah memperlakukan perbuatan zalim terhadap baginda. Peristiwa ini begitu mengguris hati dan perasaan Nabi SAW, maka baginda kembali ke Mekah dalam keadaan begitu sedih, berasa kesempitan dan kesusahan. Ini adalah yang mana yang diceritakan ini, yang kita baca, yang peristiwa kedua tadi kita kata, tentang setelah mana ditolak di Makkah, kemudian Rasulullah dilontar dengan batu sehingga berdarah. Setelah peristiwa-peristiwa kesedihan ini barulah berlaku Isra' dan Mi'raj, yang mana telah kita bahaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi pada muka surat 127 itu adalah berkaitan hadis yang mana peristiwa di Taif. Peristiwa di Taif yang peristiwa kedua, yang mana Rasulullah dibaling batu dan dilontar batu. Kita takkan baca semualah sebab peristiwa ini, kisah ini kita semua telah membacanya ataupun telah mengetahui waktu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Saya yakin ramai dah yang mana kita telah mengetahui, dan bahkan ada daurah pun berkaitan hal ini sebelum ni dekat Baitul Zakiyah berkaitan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi kita tidak akan baca lagi hadis berkaitan hal ini, tapi kita akan tengok yang mana bila mana malaikat offer untuk lontarkan ataupun untuk baling, untuk hancurkan orang-orang di Taif dengan bukit tersebut, Rasulullah tidak menerima benda tersebut walaupun ada tawaran. Jika kita lihat ini adalah berkaitan memaafkan orang. Kalau kita tengok dakwah Nabi SAW nak mengajak semua orang ke syurga, tetapi ada juga orang-orang yang mana Rasulullah laknat. Kita kena ketahui, ada orang yang mana Rasulullah maafkan kesalahan mereka, ada juga orang yang mana Rasulullah doakan supaya mereka mereka terus mengenakan azab Allah, seperti mana kunut nazilah. Kita ketahui ada peristiwa yang mana orang menzalimi para sahabat, sehingga Rasulullah melakukan kunut nazilah kepada mereka. Ada juga orang yang mana menzalimi baginda Nabi SAW, tapi Rasulullah maafkan mereka setelah mana mereka beriman. Jadi sebab itu dalam kehidupan kita ada kalanya kita boleh untuk mendoakan ataupun kita memaafkan. Memaaf itu adalah sunnah. Kita akan sebut sekali dalil-dalil berkaitan memaafkan seseorang. Kerana hukum memaafkan seseorang itu bukan sampai kepada wajib.
Tak, dia tidak sampai kepada wajib, tapi ia sunnah. Kita maafkan itu baik. Ada ketikanya pula jika kita memaafkan itu menyebabkan berlaku benda yang lebih buruk, mengambil tindakan itu lebih baik. Ada keadaan yang tertentu disebutkan oleh Imam Nawawi. Contohnya kalau ada orang buat salah pada kita, kita maafkan dia lagi buat benda tersebut, lagi besar kerosakan dalam masyarakat. Dalam bab ni Imam Nawawi kata kita tak payah untuk sitter, ataupun kita tak payah untuk kita tutup keaibannya, tapi kita bawa dia pergi kepada pemerintah, maksudnya pergi kepada hakim, pergi kita laporkan apa yang kesalahannya kepada hakim, hakim yang akan buat tindakan. Jadi sebab itu ada kalanya memaafkan itu lebih baik. Kalau kita tengok memaafkan itu menyebabkan lebih banyak mafsadah, keburukan, maka kita laporkan kepada pemerintah. Ini ada disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam permasalahan ini. Sekarang kita akan tengok hadis yang mana bila mana malaikat hendak melontar bukit, offer, Rasulullah tak terima, tapi Rasulullah doakan apa? Ataupun apa yang mana Rasulullah harapkan? Rasulullah harapkan bal arju ayyukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wahdah la yusyriku bihi syai'a. Iaitu yang mana yang Nabi SAW harapkan bila mana dapat offer dari malaikat untuk menghancurkan orang Taif ini. Nabi SAW arju, berharap agar apa? Agar Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan memberikan min aslabihim, daripada keturunan mereka, keturunan orang Taif tadi yang buat jahat tadi tu, orang-orang yang mana man ya'budullah, siapa orang-orang yang mana menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Kalau kita pergi ke satu tempat, bayang kita dakwah satu tempat, kita kena tolak, apa kita akan doa? Kita kena baling batu pula. Tak payah baling batu lah, kita katakan kita pergi naik kereta ke apa, last sekali orang pecahkan kereta kita, orang rosakkan tayar kereta kita, kita pergi satu tempat, kita akan maki hamunah, kita akan doa, moga Allah balas baik semua orang yang buat ni, kita akan kata macam-macam. Dan tak salah pun kita nak doakan orang yang menzalimi kita, itu tidak salah. Tapi nak tengok, kita lihat Nabi SAW dalam peristiwa Taif ini, baginda mendoakan supaya daripada keturunan mereka, min aslabihim, orang yang mana man ya'budullah, akan lahir orang yang mana akan mentauhidkan Allah. Sebab itu kita katakan Nabi SAW berjiwa besar. Walaupun Rasulullah dah ada malaikat offer nak baling gunung ataupun bukit, hancurkan orang-orang di situ, Rasulullah tak terima. Tapi kita dah sebut tadi, ada juga ketikanya Rasulullah mendoakan supaya orang-orang yang mana menzalimi kaum muslimin, mereka mendapat azab, seperti qunut nazilah yang Rasulullah pernah lakukan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Sekarang kita tengok pula berkaitan memaafkan orang lain. Berkaitan bila mana kita tengok ini hadis ini, Nabi SAW memaafkan, ataupun ada juga riwayat-riwayat lain Rasulullah pernah memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan ataupun menyakitkan Rasulullah. Ada ketikanya sebaliknya, Rasulullah tidak memaafkan tetapi mendoakan supaya mereka dikenakan azab. Ada kisah yang mana diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pernah menceritakan Rasulullah pernah cerita tentang Nabi terdahulu. Nabi terdahulu, ada Nabi yang mana dicederakan oleh kaum dia. Nabi tersebut bila mana dicederakan oleh kaum dia sampai berdarah. Kemudian apa terjadi? Wa huwa yamsahu dam an wajhihi. Nabi tersebut ketika mana dia yamsah, dia sapu dekat wajah dia tu, wajah Nabi tersebut berdarah disebabkan diperlakukan oleh kaum dia, Nabi terdahulu. Rasulullah pernah cerita kisah ni kat Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas cerita balik kat sahabat-sahabat, iaitu Nabi tersebut kena pukul, maksudnya kena dengan macam-macam dengan kaum dia, sehingga kan darah berada pada wajah dia, dan Nabi tersebut dalam keadaan yamsahu dam an wajhihi, tengah sapu darah kat muka dia. Apa Nabi tersebut doakan? Adakah Nabi tersebut doakan supaya Allah ambil tindakan kepada kaumnya yang buat benda tersebut, ataupun sebaliknya? Yang didoakan oleh Nabi tersebut adalah Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah ampunkanlah, maafkanlah kesalahan kaum aku. Itu yang didoakan oleh Nabi tersebut ketika mana muka dia, wajah Nabi tersebut dalam keadaan penuh darah, dan yamsahu dam an wajhi, dia tengah sapu darah kat muka dia, dia berdoa Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah ampunkanlah, maafkanlah kesalahan kaum aku itu, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tak tahu kebenaran, mereka tak tahu benda yang hak, benda yang benar, mereka tak tahu bezakan antara yang hak dan batil. Itu kita kena tengok perbezaan antara kita dan para anbiya. Sebab para anbiya mereka berdakwah untuk apa? Untuk semua umat mereka itu masuk syurga. Mereka berdakwah untuk umat mereka masuk syurga. Sebab tu kalau ada orang yang masuk Islam, Rasulullah akan maafkan.
Rasulullah akan maafkan orang yang buat salah dengan baginda. Sebab tu kalau ada sahabat-sahabat tertentu yang mana melukakan hati baginda, ada antaranya yang akan baginda maafkan mereka. Sebab tu kita tengok perbezaan antara dakwah kita dan dakwah Nabi SAW. Kita kena bezakan antara dakwah untuk mengangkat pribadi ataupun dakwah untuk mendekatkan orang dengan pencipta. Kerana kita ketahui tadi, memaafkan itu sunnah, dia bukan wajib. Kita tak maafkan pun tak apa. Jika semua orang kena memaafkan, maka akan berlaku kerosakan dalam masyarakat. Orang boleh buat macam-macam. Orang akan buat menzalimi kita, orang zalim kita, orang buat jahat dengan kita. Lepas tu kita pun kata, dia pun kata kita, maafkanlah. Maafkan itu sunnah, kita pun maafkan. Lepas tu orang lain pula akan buat jahat kita. Orang curi duit kita ke. Sebab itu dalam Islam ada hukuman-hukuman had, iaitu hukuman tertentu. Kesalahan tertentu dia kena hudud. Kesalahan tertentu dia ada masalah tertentu. Dia ada macam-macam. Kalau bunuh orang kena buat apa hukuman dia. Contohnya kalau qatlul khata', bunuh secara tak sengaja, tersalah, ada hukuman dia. Ada dalam Islam kita tahu ada berkaitan kalau membunuh secara tak sengaja ataupun membunuh syibih, separuh, seperti mana ada benda-benda tersebutlah dalam bab berkaitan jinayat. Jadi nak katakan ada benda-benda ni dalam agama kita. Jadi nak katakan bahawasanya bukanlah memaafkan itu wajib dalam agama. Tak, dia sunnah. Sebab itu ada hukuman-hukuman tertentu. Yang mana kalau ada orang yang mana dia tersalah, terbunuh ke, contoh dia bukan niat nak membunuh, dia baling satu benda, contoh dia baling apa-apa, terjatuh kena orang bawah, mati. Ada hukumannya dalam agama. Ada hukuman tertentu yang akan dikenakan. Contohnya kalau seseorang tu dia tumbuk orang lain sampai habis mata dia tak boleh buka dah, mata belah kanan dia, ada hukuman tertentu dalam agama. Sebab tu dalam agama ada macam-macam. Ada diat, ada bab-bab yang lain berkaitan hal itu dalam bab berkaitan fiqh jinayat. Jadi sebab itu memaafkan itu baik, sunnah. Tapi ada kalanya kalau orang yang mana tidak memaafkan, jangan kita kata kotaklah hati dia ni, tak maafkan. Bukan itu. Sebab dalam Islam juga membenarkan ada juga peruntukan untuk kes-kes begini rupa. Tapi dalam masalah apa-apa dalam kehidupan kita, kalau kita ada konflik dengan kawan-kawan kita yang tak melibatkan hukuman had, tak melibatkan hukuman hudud, tak melibatkan kewangan, tak melibatkan mengambil hak orang lain macam tu, kita maafkanlah. Jika mungkin dia ada terkata kat kita ke, dia ada kata kat kita apa, kita maafkan. Sebab ada juga hadis yang mana menyebutkan bahawasanya berkaitan kalau orang-orang yang mana zawil hayat. Zawil hayat adalah orang-orang melakukan kebaikan. Kalau ada orang-orang yang mana melakukan kebaikan, yang mana kita nampak dia ni orang baik, kita pun kenal kawan kita ni orang baik, tapi dia ada zalal. Zalal tu tergelincir, dia ada buat salah dengan kita. Apa yang Nabi SAW sebutkan kepada kita berkaitan orang yang begini, iaitu Rasulullah minta kepada kita agar maafkanlah orang-orang sebegini. Maksudnya orang zawil hayat. Zawil hayat adalah bukan orang yang mana buat jahat, tak. Dia ni orang buat baik, tapi mungkin dia ada zalal. Zalal tu tergelincir sikit. Dia mungkin nak melawak orang kita, kawan kita yang baik, tapi dia melawak sampai tersakit ke hati kita. Maka orang-orang yang zawil hayat, yang mana dia melakukan kebaikan tapi dia ada kesalahan, Rasulullah minta ataupun anjurkan kita untuk maafkan dia. Untuk maafkan dia. Dia berbeza kalau orang memang kita tahu dia buat kabair, buat dosa besar, memang buat kesalahan jenayah, yang mana jenayah melibatkan hak orang lain ambil, maka itu kita kena ambil tindakan lah, laporkan kepada pemerintah. Sama juga walaupun orang tersebut dia buat benda kebaikan, tapi kalau kesalahan yang melibatkan dia curi harta orang ke, dia macam kita katakan dia mungkin buat benda-benda yang mana melibatkan jenayah, kriminal, itu pun kita katakan laporkan kepada pihak berkuasa. Yang mana kita katakan ini adalah mungkin kawan-kawan kita yang baik, dia hanya terkata kat kita, dia buat kesalahan. Kita sama-sama kita kadang-kadang di tempat kerja ke, sesama kawan ke, dalam keluarga ke, mesti akan ada yang mana kita tersinggung kata-kata mereka. Jadi berkaitan hadis yang mana kita sebutkan, yang mana Rasulullah suruh kita maafkan zawil hayat, adalah berkaitan hal-hal yang kita sebutkan ini. Adapun berkaitan masalah berkaitan had, jinayah, hudud dan lain-lain, maka itu kita laporkan kepada pemerintah. Jadi ini adalah hadis yang mana menyebutkan berkaitan dakwah Nabi SAW di Taif, dan juga peperangan ataupun pengepungan. Rasulullah mengepung Taif selama beberapa hari. Ada riwayat sebut ataupun ulama sirah sebut berbelas hari. Ada sebut 20, ada sebut 40. Jadi saya nak katakan bahawasanya untuk melakukan satu peperangan ataupun satu benda, strategi penting. Sebab tu bila mana Rasulullah nampak tak cukup tadi untuk kita masuk umat Islam masuk ke Taif, Rasulullah kata suruh berundur. Maksudnya nanti kita main lain ataupun berundur dahulu. Kalau kita tengok peperangan-peperangan yang lain yang melibatkan Nabi SAW, Rasulullah ni strategi, dan para sahabat yang lain strategi tinggi. Seperti mana dibuat parit, yang mana kita tengok pada perang Khandaq, ada parit tertentu. Bila mana tengok tentera musuh ramai,
Bila tentera musuh terlalu ramai, Rasulullah taklah pergi terus ramai-ramai kita pergi perang terus, tak dibuat parit strategi. Sama dengan peperangan-peperangan yang lain, yang mana bila kita tengok Khalid Al-Walid menjadi general ataupun menjadi panglima perang ketika itu, mengetuai peperangan, kita tengok apa strategi dilakukan oleh Khalid adalah ketika mana tentera musuh ramai, tentera Islam tak ramai sangat ketika itu, mereka suruh buat apa? Khalid Al-Walid suruh kuda-kuda tersebut ramai-ramai buat apa? Bagi pasir ataupun debu-debu tersebut naik ke atas. Nak ibaratkan musuh nampak ni, macam ramai-ramai, padahal tentera tak ramai. Suruh kuda-kuda ataupun tentera-tentera tersebut, mereka pun bagi kaki mereka itu berada ataupun mengetuk ke tanah supaya pasir-pasir naik debu ke atas. Jadi musuh kan nampak gerun dari jauh, dah ramai bantuan datang ni, padahal bantuan tak datang. Jadi sebab tu kita katakan strategi penting ketika mana dalam menghadapi untuk masuk ke tempat musuh. Dalam peristiwa ni Rasulullah nampak macam peristiwa ataupun strategi umat Islam tak apa kuat sangat nak masuk ke dalam Taif. Sebab tu Rasulullah kata inna khafiluna insya-Allah. Kita akan balik insya-Allah. Sebab apa? Tak cukup kekuatan untuk masuk ke dalam benda tersebut. Jadi dalam kehidupan kita dapat ambil ibrah, pengajaran. Nak buat apa pun dalam kehidupan ni kena ada strategi. Tak kisahlah dalam ekonomi ke apa ke, kena ada strategi. Sebab tu kita tengok kisah Nabi Yusuf pun yang mana kita sebutkan, bila mana nak tahu akan ada 7 tahun yang mana akan ada masalah ekonomi, buat siap-siap persediaan, siap-siap persediaan ekonomi, siap-siap bila mana 7 tahun nanti akan ada masalah. Jadi sebab itu berkaitan perancangan kewangan ke apa benda, semua itu ada kaitan dengan kehidupan kita ini. Semua itu ada kaitan dengan kehidupan kita. Cuma ada sama ada kita perasan ataupun tidak. Sebab kita selalunya menganggap benda yang berkaitan agama ni, kita hanya menganggap agama ini hanya berkaitan benda di dalam masjid. Tak, di luar masjid juga ada kaitan dengan agama. Seperti mana kita juga ada hadis riwayat menyebutkan larangan kita menyakiti orang di jalanan. Tak boleh juga kita nak kencing di tempat ataupun buang air di tempat mana? Tempat orang ramai berteduh. Contohnya kalau zaman sekarang orang berteduh dekat bawah-bawah, kat bumbung-bumbung. Contohnya dekat tempat mana stesen, bukan stesen, hentian tepi-tepi bas tersebut, yang mana tempat orang selalu duduk situ, kita tak boleh buang air di situ. Jadi nak katakan agama luas, bukan hanya berada dalam masjid. Ia di luar masjid juga kita kena membawa agama ini. Seperti mana kita dalam bab seperti parking kereta pun, kita tak boleh untuk blok orang, halang orang, menyusahkan orang. Demikian juga kita tak boleh buang pampers tengah jalan. Itu juga berkaitan menyakiti orang di jalanan. Kita bayangkan kita baling pampers dekat tengah jalan, kereta lain, motor lain langgar dengan ada najis tu, habis kena dia akan maki hamun kita. Jadi sebab tu agama kita ni bukan hanya kita praktikkan di dalam masjid, tapi dibawa juga keluar. Dalam bab ekonomi juga, iqtisad, ada juga berkaitan agama. Sebab tu agama ini luas. Wallahu alam. Jika ada apa-apa kemuskilan atau soalan, boleh mukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang, peralatan, equipment, kemudian membayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, selain daripada gerak kerja lah, insya-Allah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan, pertubuhan kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja, daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada anjuran ke apa, tak ada. Yang semua percuma je kita bagi, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.